KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Ni dia. Anda nampak apa di tangan saya? Something special. Tapi sebelum tu, Wani nak ingatkanlah, nak pesan sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada daripada anda yang menonton dari luar rumah ataupun di tempat belajar. Semestinya mesti akan ada dengan kawan-kawan. Tapi Wani nak pesan untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, yang ada di tangan Wani sekarang ini merupakan satu kad hantaran oleh pelajar, bukan kad hantaran lah, kad yang dihantar oleh para pelajar kepada tim Road to Success untuk cikgu-cikgu kita yang mengajar sepanjang berada di studio ini. Dan hari ini, kad ini dihantar oleh Tong Jing Xuan. Ni dia, darjah 3 baru, 3 belian. Jom kita saksikan dulu apa yang ada di dalam ini. Ini dia kad hasil ciptaan para pelajar sekolah rendah ya. Mari kita bacakan, kegigihanmu dalam mendidik tidak akan kami lupa. Cantik betul. Okey, nampak tak menariknya semua dalam ni? Pelajar sendiri yang buat. Kagum kan? Wani pun kagum sebenarnya. Alright, kita nak tengok pelbagai lagi lepas ni. Kalau ada hantaran yang dihantar oleh pelajar, kena saksikanlah sampai habis rancangan ni. Tapi sebelum tu, kita nak perkenalkanlah subjek untuk hari ini. Semestinya subjek yang agak menarik juga, iaitu subjek aquakultur dan haiwan rekreasi. Tapi sebelum tu, mari kita saksikan profil guru jemputan kita pada hari ini. Sedikit perubahan akan membina banyak perbezaan. Itu dia mutiara kata pilihan Cikgu Zakaria kita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Zakaria dari SMK Tenang Station, Segamat, Johor. Saya ucapkan selamat datang ke Road to Success hari ini. Tapi sebelum tu mungkin Cikgu nak perkenalkanlah kepada pelajar yang sedang menonton di luar sana. Mungkin Cikgu boleh ceritakan serba sedikit ataupun pengenalan kepada subjek ini sebenarnya menceritakan tentang apa, Cikgu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anak-anak pelajar sekian serta yang ada menonton cerita ini. Subjek aquakultur dan haiwan rekreasi ini adalah merupakan satu subjek sinambungan daripada KBSM yang lepas. Nama dia masih sama saja lagi. Aquakultur dan haiwan rekreasi. Ianya adalah berkaitan tentang penternakan ikan, bagaimana ianya dipelihara, diternak, kemudian dibiakkan. Begitu juga ada juga sedikit ikan hiasan yang akan pelajar belajarlah dari segi dan berbagai lagi lah. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak. Semestinya kita pasti cikgu dah sediakan banyak juga apa orang kata input-input yang menarik untuk para pelajar hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, mari saya nak jemput cikgu ke meja istimewa kita di mana kita ada sediakan hand sanitizer untuk setiap guru jemputan kita. Nah cikgu, dipersilakan untuk pakai. Kemudian kalau cikgu dah pakai hand sanitizer, cikgu bolehlah tanggalkan pelitup muka dan simpan di tempat yang elok. Kalau cikgu ada bekas, boleh simpan dalam bekas. Kalau cikgu ada poket, simpan je dalam poket cikgu. Simpan dalam poket rasanya. Ya. Okay. Wani pun ada poket, simpan dalam poket. Alright, sekarang ni apa kata kita saksikan dulu box swap pelajar mengenai subjek ini. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Rosli, adalah pelajar daripada SMPL Kota Sini yang mengambil mata pelajaran AHR. Saya akan mengambil SPM pada tahun ini iaitu 2021. Saya gembira dapat belajar bab 1 kerana saya dapat tahu mengenai langkah-langkah keselamatan di tempat kerja, morfologi ikan, pengurusan stok dan banyak lagi. Saya berharap akan mendapat A+ dalam mata pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaimi bin Sepangat, merupakan pelajar kelas AHR
di SMK LKTP Cini dan akan mengambil SPM pada tahun 2021. Bab 2 ini saya dapat belajar mengenai ciri-ciri tapak, pengkelasan tanah dan dapat belajar cara menjalankan ujian tanah. Saya target mendapat A dalam SPM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Karim Zani bin Muhammad Hanafi, merupakan pelajar HR dari SMK LKTP Cini yang akan mengambil SPM pada tahun 2021. Saya bersyukur kerana dapat belajar mengenai akuakultur di Malaysia, morfologi ikan dan fungsinya serta langkah-langkah menjaga keselamatan di tempat kerja. Target saya A+ untuk subjek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Muhammad Fitri Amirul bin Cik Razmi, pelajar SMK LKTP Cini dan akan mengambil SPM 2021. Saya bersyukur dapat belajar bab 2 ini, iaitu mengenai ciri-ciri tapak akuakultur, jenis tanah dan pengkelasan tanah. Saya harap saya boleh menjadi seorang yang berjaya dalam bidang akuakultur suatu hari nanti. Tu dia. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita hari ini, inilah dia para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Cini. Kita nak dengarlah mereka seorang demi seorang untuk memperkenalkan diri mereka. Jom kita mulakan dari Amir. Dipersilakan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hazak bin Miswadi, Sekolah Menengah SMK LKTP Cini. Okey, seterusnya Muhammad Aidil. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aidil bin Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Merapu. Okey. Seterusnya Muhammad Iskandar. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iskandar bin Amiruddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cini. Alright, kita ada Alif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful dari SMK LKTP Cini. Alright. Kedua terakhir, Farid. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mak Jamil. Saya dari SMK LKTP Cini. Okey, dan akhir sekali Azli. Azli terlupa nak unmute mikrofon. Saya Muhammad Azli Firdaus bin Razali dari SMK Merapu. Okey, alright. Terima kasih memperkenalkan diri anda semua. Sebelum tu, boleh bersiap sedia kalau lepas ni cikgu nak tanya soalan ke apa, make sure anda semua ready, okey? Tapi sebelum kita berehat, Wai nak tunjuk ni lagi satu hadiah yang direka oleh para pelajar kita. Ini kita bacakan dulu. Nama David Takif bin Muhammad Kamil. Darjah 4. Kad ucapan Hari Guru dibuat special, ni dia. Kita tengok dalam dia. Wow, sangat kreatif ya. Ini belakangnya ada pelbagai kata-kata hikmat di dalam. Ni. Doakan saya cikgu. Wah, comel semua ucapan mereka. Okay, kita doakan mereka berjaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang dan berjayalah di masa hadapan mereka. Tapi sebelum tu, kita nak lanjutkan dengan pelajaran. Tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma binti Muhammad Syarif, ibu kepada Muhammad Farid Ashraf bin Mak Jamil dari tingkatan 5C di SMKC, Sekolah Menengah Kebangsaan Cini, yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun 2021 ini. Berharap agar beliau memperolehi kejayaan dalam peperiksaan kali ini dan mendapat A+ dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful bin Abdullah, iaitu bapa kepada Muhammad Alif Hakimi dari SMK LKTP Cini. Saya berharap anak saya ini mendapat keputusan cemerlang di dalam mata pelajaran AHR untuk tahun 2021 ini. Ianya sebagai membalas jasa dan tunjuk ajar Cikgu Zuhairizam yang telah mengajar anak saya dari tahun 2020 hingga sekarang. Sekian, terima kasih.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry serta guru kita hari ini, Cikgu Zakaria selaku pengurus Pusat Bertauliah Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Okey, kita semua dah dengar penjelasan pada cikgu mengenai subjek ini. Yang kita tahu, kita akan belajar aquakultur dan haiwan rekreasi yang lebihnya kepada penternakan, kan cikgu? Penternakan, betul. Penternakan. Okey, jom. Wani pun tak sabar dan sepertinya anda di rumah yang mungkin tak ambil subjek ini tapi nak belajar juga, mari kita sama-sama belajar dengan Cikgu Zakaria. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini cikgu ingin menerangkan tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini. Sambil itu, kita akan lihat untuk SPM 2021, aquakultur dan haiwan rekreasi ini, dia akan mengikut format SPM yang baru. Kalau yang dulu kita kenali sebagai KBSM dan sekarang ni kita kenali sebagai KSSM. Baik, sebelum kita teruskan kepada tajuk itu, lebih baik kita kenal dulu apakah penilaian atau pentaksiran yang akan bakal dihadapi oleh pelajar-pelajar kita ni. Pelajar-pelajar mungkin semua sudah bersedia ya sana semua? Ya. Okey. Baik. Bagaimanakah bentuk format pentaksiran baharu SPM AHR mulai tahun 2021 ini? Kita kena lihatlah, kena tahu. Pelajar-pelajar sememangnya sepatutnya kena tahu. Di peringkat awal ni kena tahu sebelum kita nak mengetahui ataupun kita mempelajari tajuk-tajuk yang akan datang. Baik, kita lihat. Baik, untuk format yang lama, memang kedua-dua kertas ini ada satu kertas saja. Format lama ada satu kertas, format baru pun ada satu kertas. Cuma yang membezakannya adalah bagi format baru, format lama dia ada 3 bahagian. Bahagian A ada, bahagian B, bahagian C. Tapi manakala format baru, satu kertas juga, cuma dia telah pecahkan menjadi 2 bahagian saja. Iaitu bahagian A dan bahagian B. Berkurangan. Dia berkurang tapi jumlah bilangan soalannya hampir sama lagi. Okey, bahagian A. Kalau yang dahulu bahagian A ada 10 soalan yang kita kenali dia ataupun markahnya dikenali sebagai skor. Dia akan dapat markah bagi 50 skor. Tapi yang baru pula kita lihat dia ada 15 soalan. Dah tambah tadi situ kan. Mula-mula 10 jadi 15. Jadi jumlah markahnya adalah bertambah juga 60 markah. Okey, makin banyak tu. Bahagian B, kalau dulu ada bahagian B, bahagian C, bahagian B ada 3 soalan, bahagian C ada 2 soalan, ada 30 skor, 20 skor. Bagi bahagian B untuk format yang baru ini adalah ada 4 soalan. Yang mewakili bagi soalan-soalan tadi ada 40 markah yang pelajar-pelajar kena fikirkan. Kena target tu pelajar-pelajar semua. Peksa ni mungkin dah tak lama lagi ni. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, instrumennya adalah, kita lihat jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Dia tak ada ujian lisan ke, tak ada. Ujian bertulis. Dia yang paling utama sekali lah, jawab semua soalan. Jangan tinggalkan soalan. Yang penting kena isi. Wani pun dulu pernah menjawab vektor kan macam mana? Betul. Kena isi sebab mana pun kita kena jawab semua soalan. Tak boleh tinggal kosong. Tak boleh tinggal kosong. Rugi kita. Okey, jenis itemnya adalah secara umumnya adalah jenis subjektif, respon terbuka dan juga respon terhad. Bilangan soalan bahagian A ada 15 soalan, bahagian B pula adalah 4 soalan. Bahagian A adalah jenis respon terhad. Maksud terhad ni adalah dia telah dikepung, apakah yang akan ditanya telah dikepung. Jadi pelajar akan jawab apakah yang ditanya saja. Untuk bahagian B pula subjektif respon terbuka ni dia lebih terbuka. Pelajar boleh memberikan idea secara terbuka mengikut kehendak soalan lah. Maksudnya cikgu di bahagian B ni ada soalan kebat ke? Sudah semestinya zaman sekarang ni kebat macam-macam istilah yang keluar. Betul kan? Okey. Jumlah soalan ataupun jumlah markahnya adalah 100%. Macam biasalah diikut peratus. Itu adalah dari segi peperiksaan. Baik, jom pula kita berkenalan dengan tajuk-tajuk KSSM aquakultur haiwan rekreasi ini. Pelajar-pelajar sudah sedia kan? Kita akan lihat bagaimana apakah tajuk-tajuk yang ada di sini. Dia terbahagi pada 2, modul tingkatan 4 dan juga modul tingkatan 5. Jadi modul tingkatan 4 adalah yang pertama pengenalan.
Pengenalan itu maksudnya lah kita nak berkenal. Tak kenal maka tak cinta, betul tak? Betul, cikgu. Setuju. Setuju kan? Semua orang pasti akan setuju. Jadi pengenalan ni adalah segi pengenalan industri aquakultur dan haiwan rekreasi. Inilah yang akan saya bincangkan nanti sebentar lagi. Baik. Kemudian tajuk yang kedua, pemilihan tapak aquakultur, sumber air, sumber penternakan dan juga pemakanan ternakan. Ini yang pelajar akan belajar. Tingkatan 4. Seterusnya, belajar yang seronok ni, pembiakan ikan. Secara amali, pelajar akan belajar. Wow. Seronok ni belajar pembiakan ikan ni. Kita, pelajar-pelajar akan buat pembiakan ni. Pembiakan aruhan dan juga pembiakan semula jadi. Wow, bestnya. Dah dapat benih tadi, diternak pula sehingga ke saiz pasaran. Saiz pasaran tu maksudnya, ikut saiz untuk jualan lah ikan-ikan yang dibela tadi tu, dipelihara untuk penternakan ikan air tawar tadi. Sehingga ke saiz. Maksudnya cikgu, subjek ini dia memang melatih pelajar untuk orang kata buat sampai ke pasaran ya cikgu? Sebolehnya ke pasaran. Tapi kadang-kadang tempoh belajarnya agak singkat. Kadang-kadang pun susah juga nak dipikirkan masa tu. Tapi mungkin ilmu yang dipakai tu. Ilmu akan diterapkan pelajar ni hinggalah kepada saiz pasaran. Okey, itu dia. Itu dia. Kemudian dia akan belajar sedikit tentang apakah isi-isi yang ada dalam industri dia. Adalah kita yang pertama, kita akan pengenalan dia lah. Seperti yang ada di tajuk di situ. Okey. Kemudian pemilihan tapak aquakultur, apakah isi-isi dia? Kita akan belajar dari segi uji kaji makmal ni. Dia akan belajar bagaimana menguji sampel tanah, sampel air, penyediaan sistem ternakan, mengurus makanan ternakan, pembiakan ikan pula. Apa isi dia akan belajar? Mengurus induk. Induk tu adalah ibu dan bapa dia lah. Dan juga pengurusan benih, rega dia. Rega dia sebut istilah rega. Rega tu macam bayi lah baru lahir. Okey. Rega. Penternakan ikan air tawar pula dia akan menyediakan tempat menternak air tawar, mengurus tempat ternakan ikan ternakan dan juga mengurus kesihatan dan musuh ternakan. Modul tingkatan 5 pula kita lihat. Yang ini lagi menarik. Pelajar ni dia dedah bagaimana kita nak menternak, membiak ikan hiasan. Kat rumah Wani ada ikan hiasan. Bela ikan hiasan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Lepas ni kena bela. Lepas ni kena? Kena pelihara. Okey, seterusnya. Penanaman tumbuhan akuatik dan juga menghias akuarium. Ini lagi menarik. Aquascape. Okey. Dan juga penghasilan produk aquaculture. Aquakultur ini adalah dia ada penghasilan produk dia. Ikan itu tadi dijadikan produk. Wow. Seronok tu. Dan juga yang paling akhir dan yang penting sekali adalah asas keusahawanan tadi. Okey. Iaitu bagaimana dia nak meniagakan barangan tadi. Setelah belajar semua asas keusahawanan tu yang terakhir. Dia akan lahirkan pelajar sebagai seorang usahawan pula. Okey. Ni semua depan saya ni 6 pelajar ni bakal usahawan lah nanti. Cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey, peternak ikan hiasan. Ini dah sepertilah ikan hiasan. Jenis-jenis ikan hiasan. Ada 2 jenis ikan hiasan sebenarnya, Wani. Ikan hiasan beranak, ikan hiasan bertelur. Okey. Dan juga menguruskan benih. Kemudian ada penanaman akuatik pula. Dan juga menghias akuarium. Ini sangat menariklah. Sangat menarik. Pelajar-pelajar memang leka di sini nanti. Okey, menanam tumbuhan akuatik. Dia pilih tumbuhan akuatik. Kemudian dia akan pilih yang tertentu. Kemudian dia hias akuarium dia. Cantik tu. Dia ada tema-tema tertentu lah yang pelajar akan belajar. Dan juga penghasilan produk, iaitu produk asas dan juga pula hiliran. Produk asas tu ikan itu tadi adalah produk asas dia. Hilirannya diproses menjadi makanan yang lain. Contoh, ikan perkasam, ikan masin dan pelbagai lagi lah. Wow, menariknya cikgu. Menarik kan? Dari segi pembungkusan juga dia belajar. Bungkusan yang menarik. Contoh buku tadi ni, pelajar kaki game. Sangat menarik kan? Ya, betul. Sebab apa? Daripada luaran kita tengok sangat menarik. Kita tertarik. Kita tertarik. Asas keusahawanan. Saya akan belajar tentang keusahawanan. Bagaimana untuk menjadi seorang usahawan. Bagaimana untuk mendaftarkan perniagaan. Di situ kita akan belajar. Alright. Okey. Baik. Sekarang kita akan lihat fokus kepada industri aquakultur dan haiwan rekreasi untuk unit 1.1. Kita tengok apa isi dia. Sebelum tu kita kena definisi dulu sedikit.
iaitu aquaculture. Maksudnya apa? Kalau dinyatakan sini, aquaculture bermaksud proses pembiakan, penternakan dan penuaian hasil organisma akuatik di persekitaran terkawal bagi tujuan pengeluaran. Maksudnya sini adalah ikan tadi dipelihara dan dijaga mengikut persekitaran yang terkawal hingga mendapat hasil. Haiwan rekreasi pula membawa maksud hidupan dan tumbuhan yang dipelihara bersama. Bersama tu maksud disepadukan seperti aquascape ke yang tadi tu cerita kan? Untuk tujuan memberi keseronokan dan melapangkan fikiran. Maksudnya kalau kita penat-penat bekerja di pejabat, balik rumah, ada akuarium yang hias cantik, ianya akan memberikan keseronokan dan juga melapangkan fikiran kita. Ya, betul. Betul kan? Baik, ini adalah contoh-contoh industri yang ada di negara kita. Sebenarnya ada banyak industri yang ada ni. Dia ada banyak. Tapi ini adalah sebagai satu contoh saja. Yang pertama, industri ternakan, industri hatchery ikan. Hatchery ini ada apa hatchery? Hatchery. Hatchery ini adalah pembiakan benih. Oh. Sebab industri ini tak semestinya kita dapat ikan untuk dipelihara yang besar sahaja. Yang benih itu utama sekali. Baik. Untuk penternak pula kita kan. Itu hatchery lah. Kemudian tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik ni adalah tumbuhan yang hidup berasaskan air. Yang ada di atas permukaan, ada di dalam, ada di dasar. Ya. Aquascape, inilah yang saya sebutkan tadi. Menarik Aquascape. Aquascape ni sangat menarik. Dan juga industri produk hiliran dan juga industri makanan ternakan. Wah, itu dia cikgu contoh industri aquaculture dan cikgu kata ada banyak lagi yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita. Tapi apa kata cikgu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam tenang efektif school 84. Salam dalam memerangi pandemik COVID-19. Harapan pihak sekolah menengah kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor menjadikan pembelajaran PBMA Aquaculture ini sebagai salah satu platform terbaik kepada asas ataupun permulaan pembentukan usahawan. Ia akan menjadikan wadah ataupun jalan ke arah kecemerlangan. Dengan moto sekolah sederak ke arah kecemerlangan, diharap calon-calon SPM 2021-2022 meraih kesungguhan yang dijalankan oleh guru-guru untuk mencapai cara dan kaedah terbaik untuk kejayaan bersama. Akhir kata, peluang yang ada perlulah disungguhi dengan pelbagai cara supaya manfaatnya dapat dicapai bersama. Sekian, terima kasih. KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah sekarang ni sebelum kita teruskan cikgu, kita nak tanyalah pada pelajar kat rumah tu. Okey tak 6 orang pelajar lelaki tu? Farid, Alif, Amir, Iskandar, Azli. Aidil, okey tak? Semangat Okey. Okey. Alright, senyumlah sikit. Kak Wani nak tengoklah senyuman manis adik-adik semua. Senyum sikit. Malulah semua cikgu. Mereka malu cikgu. Okey, alright. Okey, kalau anda sudah bersedia, mari kita teruskan dengan sesi pelajaran kita cikgu. Okey, terima kasih Wani. Pada anak-anak semua dah bersedia ya. Kita akan teruskan. Iaitu dari segi potensi industri aquaculture dan haiwan rekreasi. Potensi dia yang pertama adalah menambah sumber tenaga mahir. Sumber tenaga mahir ni kalau kita lihat bukan yang semestinya kita mahir untuk bidang teknologi sahaja. Pertanian pun mesti mahir. Sebab apa? Pertanian inilah sumber makanan sebenarnya pada kita kan. Yang seterusnya adalah potensi dia adalah sebagai menambah sumber protein negara. Kita tidak boleh mengharapkan protein daripada ayam, daging ataupun sumber ikan di laut sendiri. Kita lebih kena tambah sumber protein daripada ikan di darat. Maksudnya ikan air tawar. Betul kan? Okey, yang ketiga.
Mewujud dan menambahkan peluang pekerjaan. Ini anak-anak kita ni yang kita akan wujudkan. Bermula daripada sinilah untuk anak-anak kita yang ada di siaran ini untuk supaya menjadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan datang. Ya. Okey, yang seterusnya menjana pendapatan negara. Negara kena bergerak, negara kena maju, rakyat mesti bersatu supaya kita bersama-sama menjana ekonomi negara. Menerusi apa? Pendapatan yang dihasilkan daripada sumber aquaculture ini tadi, aquakultur ini tadi kan. Okey. Seterusnya menghasilkan produk jiran terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana. PKS sekarang ni disebut PKS. Jadi ambil peluang ini. Ambil peluang ini di bidang aquaculture ini, aquakultur ini. Okey, kepentingan dia. Kepentingan industri aquakultur dan haiwan kasih di Malaysia ini, Wani. Ya. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi, sumber makanan negara. Protein sangat penting kan. Kalau kita belajar sains, protein tu fungsinya untuk apa kan? Betul. Seterusnya sumber pendapatan negara, iaitu produk yang dihasilkan berasaskan aquakultur ini akan memberikan satu pendapatan juga kepada pengusaha, malahan juga kepada negara kita. Negara yang kita cinta ialah ini. Betul, Cikgu. Betul eh? Seterusnya, pengusaha-pengusaha, bakal-bakal pengusaha yang berada di hadapan cikgu sekarang ini tentunya akan mengeksport ikan ke luar negara. Iaitu sekarang ni negara kita menjadi pengeksport utama bagi ikan hiasan. Seterusnya kita lihat kat sini, sumber pekerjaan lah. Semua orang yang berada di mana sahaja, bila dah habis tamat sekolah, sambung belajar, mesti nak cari pekerjaan sebagai meneruskan hidup kita kan. Betul. Saya sebagai guru, sebagai pekerjaan saya, melahir anak-anak yang berwibawa akan datang insya-Allah. Ya. Sumber pekerjaan meningkatkan bilangan tenaga pakar dalam bidang aquakultur. Ini yang kita hendak. Kemudian daripada situ juga yang tidak mampu mungkin dia lebih meminat pada seorang usahawan. Usahawan, macam-macam usahawan yang ada di negara ni. Terutama usahawan dari segi pembuatan, bahan mentah dan sebagainya. Melahirkan seorang usahawan aquakultur yang berjaya. Ya. Dan jangan kita lupa pula mengelakkan kepupusan hidupan aquakultur yang ada. Kita kena jaga persekitaran kita, kena jaga alam sekitar kita. Itu yang penting Itu sekali, yang Cikgu. penting sekarang. Sekarang ni kita cakap pertanian hijau lah, semua serba hijau supaya kita berada dalam keadaan yang baik dalam di sekarang ni kan. Dalam, iaitu menggalakkan program penyelidikan dan pembangunan dan juga R&D lah. Bagaimana kita hendak membuatnya. Okey? Mengurangkan kemusnahan gangguan ekosistem. Kita lihat seterusnya, slide yang seterusnya. Inilah contoh-contoh jawatan yang boleh diwujudkan. Yang pertama, penjawat awam ada, pembekal aquakultur, pekerja industri aquakultur dan juga usahawan. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya pekerjaan yang boleh diwujudkan dalam industri aquakultur ni. Ya. Betul kan? Dan kita lihat banyak pelbagai lah boleh diwujudkan lagi. Penternak pengusaha sendiri pun boleh kita dapatkan. Bila dah mahir dalam bidang ni, kita boleh jadi pakar perunding pula. Ada orang nak meminta nasihat kita. Kita berilah nasihat. Kepakaran yang kita ada. Untuk kita, ini satu industri juga yang ni. Kemudian tenaga pengajar lah sekali. Ini bidang cikgu kat sini. Jom sekali. Tak apalah. Tenaga pensyarah dan juga guru. Tenaga pengajar itulah yang Tenaga paling penting sebenarnya, Cikgu. Betul lah. Kalau tidak, Wani takkan berada di sini. Betul tak? Betul, Cikgu. Pernah hari guru tak lama lagi ni. Betul. Okey, kita tengoklah seterusnya, Wani. Boleh. Okey, sebelum kita masuk, kita kena tahulah asas yang kita kenali dia sebagai morfologi luaran ikan. Luaran ikan kena tahu. Kalau kita beli ikan kat pasar, kita tahu yang ni apa-apa, kita tahulah nama dia. Takkan kita kan? Paling tidak yang kita tahu ikan biasa ada sisik. Itulah. Tapi bahagian-bahagiannya adalah sini. Contoh yang di ujung sana ada mata, ada mulut, operculum ni adalah penutup insang tu. Sirik dorsal, ada sisik, garis deria, sirik caudal, sirik anal, sirik pelvic. Oh, banyak tu Baik. tu. Bagi yang ini,
Sirip-sirip ini biasanya dia akan untuk mengimbangkan ikan tadi. Kalau tidak, dia akan tombang. Kalau ikan dia kan bentuk begini, kalau tak ada sirip tadi, dia akan tombang. Betul. Jadi fungsi itu adalah sirip tadilah yang mengimbangkannya. Okey? Ini adalah ikan jenis bersisik. Lepas ini adalah ikan jenis tidak bersisik. Ini bahagian bawah, minta maaf. Yang bawah ni adalah organ pembiakan dia. Ya. Baik, ini ialah ikan, morfologi luaran ikan jenis tidak bersisik. Jenis tidak bersisik ni contohnya Wani tahu ikan apa? Ikan keli? Pandai. Sangat pandai lah Wani ni. Bagus lah dia ni hari ni. Allah, cikgu. Okey. Ikan keli dia tidak bersisik. Dia ada lendir dia kan. Jadi itu. Tapi bahagian-bahagian dia hampir sama Wani. Terlihat anak-anak pun boleh tahu juga. Okay, dia ada mulut. Cuma ada beza dia ada sesungut kita perhati. Sesungut kan? Ya. Dia ada mata, sirip pektoral, ada sirip dorsal, sirip caudal, sirip anal, pelvic. Hampir sama dia ada ikan yang bersisik. Ya. Dan juga ada organ pembiakan dia di bahagian bawah. Okey. Kita dah tahu bahagian-bahagian ikan tadi sedikit. Itu pengenalan awal. Kita kena tahu cabaran industri akuakultur ni. Kita tidak akan berdiri kalau kita tak ada cabaran. Ya, betul. Betul tidak? Dalam sukan sendiri banyak cabaran. Sekarang ni pun kita dalam cabaran yang baru. Cabaran industri akuakultur dan haiwan rekreasi ni. Cuba kita lihat apa dia yang pertama. Yang pertama, produktiviti yang rendah. Sekarang ni produktiviti rendah tu maksudnya daya hasil pengeluaran yang rendah. Untuk meningkatkan daya pengeluaran yang tinggi ni, macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali adalah boleh gunakan teknologi yang tinggi. Menggunakan teknologi baru. Ikan-ikan variasi yang baru, variati yang baru. Klon-klon yang baru yang keluar dan tempoh masa yang singkat mungkin mendapat hasil yang lebih berat, lebih banyak. Itu adalah untuk mengatasi cabaran ataupun produktiviti yang rendah. Ya. Di samping itu juga, untuk itu kita jangan lupalah untuk menerapkan nilai dan amalan akuakultur baik. Akuakultur baik ini adalah dengan kata lain, kita akan gunakan sepenuhnya secara organik, iaitu tanpa, kalau sebaiknya kita gunakan keadaan yang organik, iaitu kalau boleh kurangkan penggunaan bahan kimia. Ya, AAB. Amalan akuakultur baik. Itu cabaran yang pertama. Kemudian kita akan lihat cabaran yang seterusnya, ketidakstabilan harga. Harga-harga di pasaran kadang-kadang merudum, kadang-kadang meninggi. Kalau terutama ada musim tengkujuh. Betul tak Wani? Kalau ikan musim tengkujuh, ikan ya Allah, sangat mahal kadang-kadang dijual. Tapi untuk itu, kita akan cara untuk mengatasinya macam mana? Memperkenalkan harga lantai dan juga harga ceiling. Di mana dia ini akan membantu pihak pengeluar lah sebagai itu. Sebagai mengawal harga yang sepatutnya. Dan juga berbagai cara yang lain lah. Seperti menggunakan bahan lain sebagai sumber makanan ikan tadi. Makanan ikan di pasaran harga dia sangat mahal. Betul. So, jadi kita cari alternatif yang lain. Seterusnya, penggunaan dan pengamalan teknologi baru dalam menternak ikan. Amalan teknologi baru adalah seperti persekitaran terkawal dan bersepadu. Bersepadu ini maksudnya di sini adalah kaedah tanaman, dan kadang-kadang orang gunakan tanaman sekali. Disepadukan. Pernah jumpa satu ladang di mana kolam ikan digunakan, air ikan tadi digunakan sebagai baja untuk tanaman pula. Itu dibersepadukan. Mendapat penerangan penggunaan teknologi baru daripada pihak-pihak yang berkenaan lah. Contohnya Jabatan Kerajaan. Jabatan Kerajaan ini sentiasa akan membantu sebenarnya. Peternak-peternak ni diberikan kursus penggunaan teknologi baru dalam membangunkan penternakan ikan tadi. Teknologi baru tu macam-macam lagi lah. Ini pelajar-pelajar nanti akan belajar di tajuk-tajuk yang akan datang lepas ni. Okey, cikgu. Itu dia morfologi ikan kita dah tengok. Cabaran pun kita dah tengok. Lepas ni mungkin cikgu ada sediakan soalan untuk para pelajar? Ada. Ada. Kalau nak tahu apa soalannya, apakah kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan juga guru kita Cikgu Zakaria. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan sedikit saja lagi, kita nak tanyalah para pelajar, ada soalan tak yang nak bagi dekat Cikgu Zakaria hari ni? Siapa nak tanya soalan? Ada. Ideal, dipersilakan. Cikgu. Ya, saya. Di manakah kami boleh menyambung pelajaran kami selepas tamat SPM nanti? Okey. Cikgu nak jawab dulu ke cikgu nak tunggu soalan semua dulu? Saya jawab terhubung boleh? Okey, boleh. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya soalan tadi. Okey. Di mana dia nak sambung belajar selepas tamat SPM nanti? Sebenarnya banyak terbuka di peringkat lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran. Di agensi jabatan di pusat-pusat pengajian, pusat-pusat seperti kolej komuniti, politeknik ada, UPM ada, Universiti Putra, UMT Malaysia Kelantan dan pelbagai lagi lah. Yang penting anak-anak ni belajar rajin-rajin. Ya, tu dia jawapan untuk Ideal. Seterusnya ada lagi soalan? Siapa nak tanya lagi? Tadi Ideal dah tanya. Mana? Farid ada soalan, Farid? Ada tak? Okey. Dipersilakan Farid. Tak ada. Tak ada soalan. Okey, nampaknya Ideal seorang je ke yang ada soalan? Okey. Cikgu ada apa-apa nak tanya mereka? Setakat ini kita nak teruskan ke sini dulu. Boleh? Okey, cikgu nak simpan soalan dia. Dipersilakan cikgu. Okey, kita sambung sikit je lah tentang peraturan dan juga peraturan keselamatan dan amalan keselamatan yang perlu diamalkan oleh pelajar di bengkel. Tak masa di bengkel atau di ladang. Okey, peraturan dia yang pertama adalah untuk keselamatan diri yang utama sekali. Yang kedua, keselamatan penggunaan alatan dan bahan dan juga keselamatan di tempat kerja. Itu adalah pecahan di antara peraturan keselamatan itu tadi. Okey, berapa alat-alat yang saya akan terangkan sini. Contoh alat-alat yang digunakan. Ini adalah contoh alat-alat yang digunakan. Ada pump, ada gayung, getah paip. Ini ada high pressure water jet, orang kampung saya sebut. Tapi orang bahasa Melayunya pancutan air tekanan tinggi untuk membersihkan kawasan. Dan getah paip lagi untuk sambungan, alat-alat pembersihan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan, bahan sanitasi. Contohnya adalah kapur, ada sendiri. Garam yang kita ada di rumah tu pun bahan sanitasi sebenarnya. Dan juga hand sanitasi juga. Okey. Yang ada di atas meja sana tu pun hand sanitizer kan. Tapi yang tu lain sikitlah hand sanitizer dia. Ini sama juga. Tapi sebenarnya garam ni sangat berguna sebenarnya untuk bahan sanitasi kepada pelajar. Dan pelajar ni pun telah diperkenalkan sanitasi ni daripada peringkat awal lagi. Maksudnya kalau sanitize tangan tak ada, boleh guna garam lah cikgu. Tak ada lah sampai macam tu. Kena buat ikut proses je lah. Ada kaedah dia. Sanitasi garam ni lah untuk tempat tenakan tadi. Bukan untuk sanitize tangan ya, tidak. Okey, ini adalah bahan-bahan yang lain. Ada bahan pencuci, ada anti-klorin dan juga disinfektan. Anti-klorin digunakan contohnya anti-klorin ni. Air digunakan di tempat tenakan di sekolah-sekolah atau di mana kadang-kadang kita gunakan air pipe, ada kandungan klorin. Macam mana kita nak elakkan atau benyah klorin? Nanti itu saya akan tanya kepada pelajar berkenaan. Okey, bersedia pelajar semua. Okey, sanitasi tempat tenakan. Ada banyak, ada contoh sanitasi kolam tanah. Yang ni ada gambar dia tengah kapur. Jadi tadi kapur tadi. Sanitasi tangki, simen, gentian kaca, kamber dan polietilena. Okey. Ini pelajar saya tu gambar tadi. Okey. Sanitasi kolam tanah ada dua kaedah. Satu kaedah kering dan juga satu kaedah basah. Ini ada kaedah basah. Kaedah basah ni guna pam tekanan tinggi, kita tembak lumpur tadi tu. Sehingga terkeluar tanah tadi itulah. Bagi kaedah kering pula, kolam tadi dikeringkan terlebih dahulu daripada kotoran, siput. Kadang-kadang ada anak siput, ada sampah-sampah, ada najis-najis ikan yang lama tadi tu dikeringkan, dibuang. Lepas tu kolam tadi dikeringkan sehingga merekah. Macam waktu kemarau tu. Macam tu. Bila dah merekah tu, itulah yang dikaut dan diletakkan di tempat dan dia boleh proses, boleh jadikan baja dan sebagainya. Okey.
melakukan pembugaran tanah pada dasar kolam tadi itulah untuk membaik sistem tanah yang ada di situ. Ya. Baik. Menarik pelajaran ni kadang. Menarik. Ini baru teori je. Nanti kalau dia belajar di sekolah nanti pelajar buat sangat menarik. Okey. Okey, amalan sanitasi. Zaman sekarang ni sanitasi sangat dipentingkan kan? Betul? Ya, betul. Dengan SOP yang ketat, SOP yang perlu diikuti. Ini pun kena diikuti. Masuk ladang, mencelup kaki di larutan disinfektan. Naik motosikal, naik kenderaan kena masuk dalam satu takungan. Itulah sanitasi dia. Wow. Supaya bakteria, virus dari luar tak masuk ke ladang. Yang ini adalah dia tangki rendaman. Ini contoh-contoh amalan sanitasi yang diamalkan. Ya, baik. Ini contoh alat yang digunakan. Ada apron, ada pelitup muka, ada kasut getah, boot getah kuning ada, hitam ada, macam-macam warna kadang sekarang ada. Ya. Kemudian ada topi mengkuang. Ini kerja tengah panas sangat perlu pakai. Kadang-kadang di ladang, di kolam tu sangat panas. Pakai topi ni. Sarung tangan dan juga goggle. Nutup muka. Penutup mata. Ya. Lab coat. Pelajar ni dedah buat kerja di makmal juga. Pakai lab coat. Dan juga sarung tangan jika perlulah. Ikut kerja yang hendak dibuat. Pelajar-pelajar kena faham atau mahir menggunakannya. Ya. Baik. Okey. Begitu juga alat yang lain, ada kasut. Okey. Tajuk yang terakhir untuk bab 1 ini adalah, ataupun modul 1 adalah mengurus tempat kerja dan stok. Pelajar didedahkan bagaimana nak urus stok. Ya. Itu penting juga. Hari ini punya makan kita untuk akan datang adalah macam mana pelajar nak tahu dia punya bekalan akan datang. Kena tahu. Mengurus tempat kerja dan stok. Dari segi pengurusan masa dia, kena tetapkan objektif. Apa yang perlu ada. Objektif yang perlu ada pada ketika kerja itu dijalankan. Ya. Penetapan tugas harian. Tugas harian ni apa? Dalam kolam tadi tu, apakah penjagaan yang perlu dilakukan? Kemudian agihan masa. Masa-masa tadi yang kita ada tu, ditargetkan masa. Pada waktu ini, bilakah kerja tadi perlu disiapkan? Itu adalah dari segi pengurusan masa. Baik. Pengurusan stok pula. Ada banyak stok, ada segi stok habis guna, ada stok kekal. Stok habis guna ni contoh, bekalan makanan ikan. Ya. Ikan hari-hari perlu makan. Waktu raya pun dia makan, waktu puasa pun dia makan. Ya. Jadi itulah kita kena jaga stok tadi. Okey. Baik cikgu, tadi cikgu kata cikgu ada soalan nak tanya pada pelajar. Apakah soalannya tu cikgu? Okey, soalan-soalan pelajar dah bersedia belum? Okey, kalau kita nak menyediakan tempat ternakan, memasukkan air yang mengandungi klorin lah. Macam mana kita nak menetralkan air tadi? Siapa boleh jawab? Bonus saya bagi. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Iskandar nak cuba tak? Apakah bahan yang kita gunakan untuk supaya air tadi boleh digunakan untuk menternak ikan? Tadi cikgu dah sebut. Senang je jawapan dia. Iskandar nak cuba? Go Iskandar. Cuba je. Cuba jawab. Assalamualaikum. Salam. Yang digunakan adalah anti klorin. Pandai. Wow, pandai Iskandar. Terbaiklah Iskandar ni. Okey. Untuk air tadi sangat perlu. Medium penternakan. Jadi kalau ada klorin, ikan tak boleh hidup. Wani. Ya, betul. Jadi kita kena neutralkan dia. Bahan dia tak mahal sangat mana pun. Kita gunakan bahan anti klorin. Ya, okey. Jadi ikan dah boleh hidup, berenang. Betul cikgu. Okey, kita sambung seterusnya. Kepentingan pengurusan tempat kerja dan stok. Yang pertama dari segi jadual kerja lah. Yang pelajar ni didedahkan. Kita ajar pelajar ni buat jadual kerja. Aktiviti kerja yang perlu dilakukan dalam sesuatu proses. Proses kerja. Apa aktiviti dia? Macam itulah. Aktiviti dia perlu dibuat. Okey? Kemudian dari segi kos operasi. Dalam satu kerja tadi, pelajar tadi diberikan pendedahan berapa kos operasi dia. Dan juga jangkaan masa yang perlu disiapkan. Ya.
Yang itu yang kita nak kena jaga. Sebab kita ada target. Menyimpan dan stok, pendaftaran, penyemakan, kena jauh. Ya. Yang utama sekali, dalam stor-stor, di rumah sendiri pun kadang-kadang adalah lebih cantik, kita labelkan sendiri. Gula yang mana satu, Wani tu Betul. Garam mana satu. Kita susun dekat rak kat dapur tu, rasanya lagi menarik. Dalam stor, di ladang pun kita kena boleh buat macam tu. Jadi memudahkan kita nak ambil. Itu dia kepentingan pengurusan tempat kerja dan stok, dan kita yakin sebenarnya ada banyak lagi yang cikgu ingin kongsikan, namun kita pun dah tiba ke penghujung rancangan ni cikgu. Wani pun kalau boleh nak belajar lagi panjang dengan cikgu ni. Tapi apakan daya, ni apa kita doakanlah para pelajar kita ni berjaya ulang kaji dengan baik dan memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini. Sebelum itu mungkin cikgu boleh bagi rumusan dan juga tips akhir dan kata-kata semangat untuk anak murid cikgu yang sedang menonton sekarang ini. Okay, pada anak-anak semua, ada 2 sekolah di sini. SMK LKTP Cini dan juga SMK Merapu. Tahniah. Kerana anda adalah pelajar yang hebat sebenarnya. SMK apa lagi satu tadi cikgu? SMK Merapu. SMK Merapu. Ada 2 silap pelajarnya. Okay. Anda memang semua pelajar yang hebat. Ya. Saya nak. Apa yang penting kita belajar rajin-rajin, belajar sesungguh. Bila kita belajar, kita toleh belakang. Macam naik motosikal ni. Kita tengok belakang. Siapa yang ada belakang? Ibu bapa kita yang utama sekali. Yang telah bekerja, yang telah lama yang menjaga kita itulah. Ya. Itu tak Wani kan? Betul. Okey. Itu dia antara kata-kata semangat pada cikgu, dan semestinya hasil bimbingan daripada Cikgu Zakaria yang membuatkan setiap pada pelajar itu dapat belajar dengan baik. Bimbingan cikgu juga cikgu. Betul. Jadi kalau para pelajar semua, Wani harapkan anda dapat ambil segala ilmu yang telah cikgu kongsikan hari ini dari bab 1 tadi, 1.1 dan 1.2 ya cikgu. Okey, dan hingga Wani 1.3 tadi. 1.3. Okey, dan Wani doakan all the best kepada semua yang akan menduduki kertas ini, aquakultur dan haiwan rekreasi. Okey, sekian saja dari saya Wani Carey. Itulah dia untuk subjek hari ini. Kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Guruku, kau umpama obor yang menerangi kegelapan. Terima kasih atas jasa dan pengorbananmu. Tidak terbalas segala didikan dan tunjuk ajarmu. Terima kasih, cikgu. Salam sejahtera. Nama saya Nur Anissa Syahira binti Muhammad Syahid dari kelas 5 ini Istiqlal Jepang. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru di Malaysia. Guru mendepani cabaran pendidikan dalam norma baharu. #Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. 谢谢老师。 Thank you teacher. Terima